Nusantara atau disebut Alam Melayu yang mana ketika itu Malaysia dan Indonesia masih belum wujud. Penemuan arkeologi dan catatan membuktikan seluruh Nusantara disatukan dalam satu empayar rumpun Melayu sejak abad pertama Masihi merangkumi wilayah Asia Tenggara pada hari ini. Nusantara adalah gugusan kepulauan rumpun Melayu yang meliputi selatan Thailand, semenanjung Malaysia, Borneo, merangkumi Brunei, Sabah, Sarawak dan Kalimantan, seluruh kepulauan Indonesia termasuk Timor Leste dan seluruh kepulauan Filipina. Perkataan Nusa dalam bahasa Jawa bererti kepulauan. Sumber sejarah terutamanya kitab puisi Jawa, Nagara Kertagama, karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit, Para Raton dan kitab sejarah Melayu, Sulalatus Salatin yang bermaksud pertuturan segala raja-raja, membuktikan kewujudan wilayah Nusantara pada suatu masa dahulu sebelum digantikan dengan istilah Asia Tenggara oleh pihak Barat. Kesatuan wilayah Nusantara ini juga mempunyai sejarah yang panjang hingga kehadiran penduduk asal boleh dikesan pada tahun 400 sebelum Masihi dari sebuah catatan India kuno bertajuk Kalidasa. Tambahan lagi, kajian para sarjana menyatakan pelbagai sumber kuno yang menjelaskan wujudnya sebuah kesatuan wilayah komuniti yang disebut Nusantara. Hakikat keberadaan sebuah kesatuan wilayah di rantau ini turut dapat disahihkan dengan sumber Cina melalui catatan Ai Xing pada abad ke-7 mengenai Kunlun, iaitu istilah Cina kuno yang disamakan dengan Nusantara. Jadi dalam video kali ini, kita akan menelusuri dan mengenal empayar di alam Melayu yang pernah menjadi tamadun terhebat. Teruskan menonton. Funan, abad pertama 6 Masihi. Tercatat dalam rekod dinasti-dinasti Cina yang menceritakan mengenai seorang raja yang begitu hebat menjadi penakluk kepada kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Menurut catatan yang dikeluarkan oleh rekod Cina, Liang Shu, dua orang pedagang daripada Cina, Kang Tai dan Zhu Ying, telah menulis mengenai sebuah kerajaan bernama Funan. Funan bermaksud gunung dalam bahasa Cina. Funan merupakan sebuah kerajaan Melayu Hindu purba pertama di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. Kerajaan ini digabungkan dengan kerajaan Chenla. Kerajaan Funan diasaskan oleh kaundinya dan berpusat di Vyadapura. Beliau merupakan seorang Brahmin beragama Hindu. Kemasyhuran kerajaan Funan terselah ketika pemerintahan Fan Shih-nian. Dalam catatan Cina menyatakan, raja bernama Fan Shiman adalah seorang pahlawan yang sangat hebat dan berpengetahuan tinggi di dalam bidang ketenteraan, telah mengerahkan beberapa siri kempen untuk menakluk 10 kerajaan kecil di sekelilingnya di sekitar Thailand, Vietnam dan Kemboja pada hari ini. Pada zaman ini, kerajaan Funan telah berkembang sehingga Sungai Mekong dan Teluk Cham Rah. Seterusnya, raja ini telah menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Peluasan kuasa ini membolehkan kerajaan Funan menguasai jalan perdagangan antara timur dengan barat. Kejayaan ini membolehkan kerajaan Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu Nusantara. Pelabuhan utama kerajaan Funan ialah pelabuhan Ok Eo. Pedagang luar yang sering berdagang di sini ialah pedagang Cina, India, Arab dan Parsi. Para sejarawan berbeza pendapat adakah Funan ini adalah milik Melayu atau bangsa lain, iaitu Khmer. Sarjana Inggeris D.J.A. Hall telah mengatakan bangsa Melayu adalah pengasas kepada kerajaan Funan yang lebih tua daripada tamadun Yunani dan Rom. Menurut Hall, terdapat rekod Cina yang mengatakan terdapat bukti arkeologi di mana bangsa Melayu sudah lama mendiami dan menduduki pelabuhan Ok Eo yang merupakan pelabuhan terkenal Funan. Wilayah Funan adalah sangat luas, akan tetapi ia tidak menakluki kerajaan Melayu campur yang bersebelahan, di mana menguatkan bukti bahawa dua kerajaan ini adalah dari satu bangsa, iaitu Melayu. Bagi mengukuhkan kedudukannya, kerajaan Funan telah mengadakan hubungan dengan kerajaan luar seperti China dan India. Hubungan luar dengan China bermula pada abad ketiga apabila kerajaan Funan menghantar utusan ke China. Sementara itu, hubungan dengan India juga bermula pada abad ketiga. Hubungan dengan India diadakan untuk tujuan perdagangan. Dengan hubungan ini, kerajaan Funan dapat memperkukuhkan hubungan perdagangan dua hala selain bertujuan mendalami ilmu keagamaan. Pemerintahan Funan mengamalkan pemerintahan beraja dan dibantu oleh golongan agama serta tentera. Pemerintahan Funan menggunakan pelbagai gelaran bagi memperkukuhkan kedudukan mereka. Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah yang diperintah oleh putera raja yang dikenali sebagai Raja Kecil. Kerajaan Funan menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa perhubungan dan menggunakan tulisan orang Hu. Kerajaan Funan mula mengalami kemerosotan pada zaman pemerintahan Raja Funan terakhir, iaitu Rudravarman, apabila Funan diserang oleh kerajaan Chela pada abad ke-6. Champa, abad ke-2 hingga 19 Masihi.
Dalam catatan Cina, pada peringkat awal kerajaan Champa dikenali sebagai Lin Yi. Ia muncul sekitar abad kedua Masihi atau dengan lebih tepat pada tahun 192 Masihi di kawasan sekitar selatan Vietnam hari ini. Ia adalah sebuah kerajaan yang sepenuhnya didirikan oleh rumpun bangsa Melayu Proto di Nusantara. Kerajaan Champa adalah tidak kurang hebatnya dengan kerajaan Majapahit. Sebelum menerima ajaran Islam pada abad ke-10 dari pedagang Arab, kerajaan Champa merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kesultanan Islam di bumi Nusantara ini yang mengikat tali persaudaraan dengan kerajaan Champa termasuklah Majapahit melalui perkahwinan puteri-puteri Champa dengan raja-raja Jawa. Berdasarkan sejarah, kerajaan Champa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia. Pada abad ke-7 hingga ke-10, kerajaan Champa berkembang maju dengan bukti peninggalan sejarah di Vietnam pada hari ini iaitu Candi Mai Son dan Po Klong Garai. Raja Cham iaitu Chi Mbong Nga yang memerintah pada tahun 1360 hingga 1390 menyerang wilayah utara iaitu Dai Viet dengan sangat agresif. Selepas kemangkatan raja yang handal iaitu Chi Mbong Nga, penaklukan Champa kembali ke selatan. Vietnam membalas serangan pada tahun 1402 namun terhenti apabila dinasti Ming meluaskan kuasa sehingga memasuki wilayah mereka. Setelah itu, pada tahun 1428, Vietnam berupaya mengusir kekuatan Cina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan Champa. Pada tahun 1441, kerajaan Champa meletus perang saudara di Champa dan Vietnam mengambil kesempatan untuk menyerang. Kebanyakan wilayah Champa berjaya dirampas oleh Vietnam dengan wilayah-wilayah kecil Champa masih bertahan jauh di selatan mengekalkan pengaruhnya sehingga tahun 1720. Peperangan itu menjadikan Melayu Champa sebagai pelarian termasuk Raja terakhir Po Chun yang beragama Islam yang turun tahta pada 1822 untuk mencari perlindungan di Kemboja. Mereka berhijrah ke wilayah Kemboja terutama di Siem Reap dan Kompong Tom selain sebahagian berhijrah ke Kelantan serta Melaka. Kelompok yang masih tinggal kemudiannya ditekan orang Dai Viet dan akhirnya melayan bangsa Melayu Champa sebagai golongan pelarian. Empayar Melayu Nusantara yang berusia lebih 1,500 tahun ini akhirnya runtuh. Walaupun mereka yang tinggal cuba beradaptasi dan tinggal secara aman di Vietnam dan Kemboja, mereka diperlakukan dengan zalim serta ditindas pemerintah komunis ketika itu. Kedah Tua, abad kedua hingga 14 Masihi. Kerajaan Kedah Tua dipercayai wujud sejak abad kedua Masihi dan dikenali dengan pelbagai nama iaitu Kataha dalam bahasa Sanskrit, Kadaram dalam Tamil, Chia dalam Cina dan Kallah dalam Arab. Sejak penubuhannya, Kedah Tua dikuasai oleh kerajaan Funan sehingga merdeka pada abad ke-6, kemudiannya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9. Kedah menjadi pelabuhan penting sejak abad ke-3 Masihi yang terkenal di kalangan pedagang Cina dan Kedah Tua pernah menghantar utusan ke Cina pada tahun 638 Masihi. Kerajaan Kedah Tua antara paling awal menerima ajaran Islam dan Sultan Muzaffar Shah pertama memeluk Islam pada tahun 1136 Masihi. Kedah Tua dengan ibu kota terletak di Sungai Mas dan kemudian di Lembah Bujang menjadi sebuah pusat perdagangan maju pada abad ke-9 Masihi yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Sriwijaya ketika itu. Bukti perdagangan dengan Arab bermula pada abad ke-9 Masihi dengan penemuan shilling dirham bertarikh 848 Masihi di Lembah Bujang. Kemudian ibu kota dipindahkan ke Kuala Sungai Merbuk pada awal abad ke-10 Masihi. Sekitar tahun 1025 Masihi, perbalahan antara kerajaan Chola di selatan India dengan Sriwijaya telah merosakkan wilayah Palembang dan Kedah. Selepas pengunduran tentera Chola, Kedah kembali membangun sehingga menentang pemerintahan Sriwijaya pada tahun 1068 Masihi, namun dikalahkan oleh Sriwijaya dengan bantuan kerajaan Chola. Pada abad ke-11 Masihi, perdagangan Kedah dengan orang Arab semakin bertambah. Sehingga abad ke-13 Masihi, kerajaan Kedah dipercayai masih di dalam kekuasaan Sriwijaya. Sebelum Islam berkembang di dunia Melayu, Kedah terkenal dengan tamadun Lembah Bujang yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha di bawah kerajaan Sriwijaya. Dalam era ini, perdagangan Kedah lebih tertumpu ke kawasan selatan negeri. Dalam abad ke-13 dan ke-14, kedudukan Kedah sebagai pusat ekonomi pelabuhan mula merosot dengan kemunculan Melaka sebagai kuasa ekonomi yang menjadi tumpuan para pedagang dari timur ke barat. Untuk episod seterusnya, kita akan melihat beberapa lagi empayar iaitu Melayu kuno, Kerajaan Langkasuka, Patani Darussalam dan Sriwijaya.